Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cik Nur Syuhada binti Cik Wahid yang memegang nombor metrik AB230038. Saya akan membentangkan tajuk saya iaitu pengenalan perbezaan individu. Perbezaan individu merupakan variasi yang dapat diperhatikan di kalangan ahli-ahli satu kumpulan. Ini membawa masuk kepada manusia boleh dikategorikan mengikut kepada kebijaksanaan serta perwatakan personaliti yang ada dalam diri mereka tersendiri. Mengikut pada perbezaan individu mempunyai pelbagai teori seperti teori ekologi, teori elemen desa dan lain-lain lagi. Alasan kenapa perlu adanya perbezaan individu dalam kehidupan manusia kerana yang pertama adalah keunikan, yang kedua adalah pembangunan, yang ketiga adalah kolaborasi, yang keempat pembelajaran dan yang kelima adalah inovasi. Kesimpulannya, peranan individu memainkan peranan yang penting dalam menyediakan pendidikan yang berkualiti serta dapat melahirkan generasi yang akan datang serta generasi yang kini ke arah kecemerlangan serta holistik, serta dapat menghormati perbezaan serta dapat membantu lagi pembelajaran yang efektif. Definisi, perbezaan individu yang merujuk kepada variasi atau perbezaan yang akan wujud antara individu-individu yang terdapat dalam sesuatu kumpulan atau populasi. Ini kerana ia melibatkan perbezaan dalam ciri-ciri fizikal, psikologi atau dalam tingkah laku yang dapat membezakan satu individu daripada individu yang lain. Temperamen adalah satu contoh yang memberi perbezaan terhadap individu yang akan mencirikan corak reaksi emosional dan tingkah laku seseorang itu melalui aktiviti, kesedaran, kerjasama dan keadaan emosi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Ainur Hafsah binti Sapri, memegang kad metrik AB230035. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tahap tenaga dan pola persahabatan. Tahap tenaga ialah istilah yang merujuk kepada keadaan fizikal seseorang semasa melakukan aktiviti. Sama ada seseorang itu bertenaga, berstamina atau hanya mudah penat. Misalnya, sesetengah orang mudah penat semasa bersukan dan tidak dapat bermain sukan sehingga tahap tertentu. Faktor tahap tenaga boleh dipengaruhi melalui yang pertama, faktor genetik. Setengah perbezaan individu dalam tahap tenaga boleh dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang kedua, faktor persekitaran. Kesan persekitaran seperti keadaan rumah, sekolah atau kerja boleh menjejaskan tahap tenaga seseorang. Sebagai contoh, persekitaran yang menyediakan sokongan atau menyediakan cabaran yang menarik boleh mempengaruhi tahap tenaga seseorang. Yang ketiga, kesihatan fizikal dan mental. Kesihatan fizikal dan mental boleh menjejaskan tahap tenaga seseorang. Kesihatan fizik dan mental yang baik cenderung meningkatkan tahap tenaga dan motivasi individu. Yang keempat, tahap stres. Tahap stres yang dialami seseorang boleh menjejaskan tahap tenaga mereka. Stres yang berlebihan boleh membuang tenaga, manakala pengurusan stres yang berkesan boleh membantu mengekalkan tahap tenaga yang sihat. Yang kelima, objektif dan motivasi peribadi. Individu yang mempunyai matlamat yang jelas cenderung mempunyai tahap tenaga yang lebih tinggi kerana mempunyai dorongan dalaman yang kuat untuk mencapai matlamat mereka. Assalamualaikum, nama saya Wanda Resalina Husna binti Wan Raslan, nombor matrik AB230064. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk faktor yang menyebabkan perbezaan individu. Faktor yang menyebabkan perbezaan individu ini ada dua faktor, iaitu faktor yang pertama iaitu faktor baka dan kedua iaitu faktor persekitaran. Bagi faktor baka, menurut Norman, baka adalah ciri-ciri yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anak melalui gen. Melalui baka, mereka juga akan mewarisi sebahagian daripada kecerdasan, rupa, minat, temperamen, personaliti dan lain-lain lagi. Baka diturunkan melalui proses persenyawaan antara sel sperma dan ovum untuk membantu sel anak. Faktor yang kedua iaitu faktor persekitaran. Menurut Duff menyatakan bahawa persekitaran memainkan peranan yang amat penting dalam perbezaan individu. Faktor persekitaran ini mempengaruhi aspek perbezaan individu seperti budaya, norma, keluarga, media massa yang berkaitan kerohanian dan emosi. Faktor persekitaran ini juga berkait rapat dengan latar belakang sebuah keluarga seperti status ekonomi, agama dan sikap ibu bapa. Manakala, nilai pendidikan juga menjadi asas kepada pembentukan identiti individu seorang pelajar.
Sejarah peribadi Uri Bronfenbrenner merupakan ahli psikologi Amerika kelahiran Rusia yang terkenal kerana telah membangunkan teori ekologi manusia dalam individu yang dilihat sebagai matang, bukan secara berasingan tetapi dalam konteks perhubungan seperti melibatkan ahli keluarga, rakan, sekolah, kejiranan dan masyarakat. Pertubuhan manusia berlaku kepada 5 subsistem. Yang pertama iaitu mikrosistem. Mikrosistem ialah tahap pertama teori Bronfenbrenner dan merupakan perkara yang mempunyai hubungan langsung dengan kanak-kanak dalam persekitaran terdekat mereka seperti ibu bapa, adik-beradik, guru dan rakan sekolah. Hubungan dalam mikrosistem adalah dua arah, bermakna kanak-kanak boleh dipengaruhi oleh orang lain dan persekitaran mereka dan juga mampu mengubah kepercayaan dan tindakan orang lain juga. Yang kedua, mesosistem pula merujuk kepada kaitan antara perhubungan dengan dua mikrosistem. Hal ini bermaksud satu mikrosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Keadaan yang berlaku di rumah boleh mempengaruhi sikap atau tingkah laku di sekolah dan sebaliknya. Teori ekologi Bronfenbrenner. Yang ketiga, exosistem. Yang keempat, makrosistem. Yang kelima, kronosistem. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk teori Arne Geisel. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak berkaitan dengan sejarah pribadi Arne Geisel. Sejarah pribadi Arne Geisel adalah Arne Geisel dilahirkan di Wisconsin, Amerika Syarikat. Beliau merupakan anak sulung daripada 5 orang adik-beradik. Beliau seorang psikologi Amerika, manakala beliau seorang ahli falsafah dan pakar pediatri Amerika yang mempelajari perkembangan kanak-kanak. Justru itu, beliau mempercayai bahawa kematangan fizikal penting dalam kelancaran proses pembelajaran. Seterusnya kita pergi kepada tahap perkembangan Arne Geisel. Tahap mempunyai tahap 1 yang pertama iaitu perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor kematangan. Arne Geisel mengatakan bahawa perkembangan individu mengikut kepada jadual waktu dan urutan. Sebagai contoh, ada kanak-kanak sudah boleh berjalan pada usia yang awal, tetapi ada kanak-kanak yang tidak boleh berjalan pada usia yang awal. Kesannya, perkembangan yang awal ni dia mempercepatkan proses perkembangan kehidupan, tetapi perkembangan yang lewat tu akan menjejaskan pertumbuhan pembesaran individu tersebut. Seterusnya kita pergi kepada tahap yang kedua, iaitu berfokus kepada penyelidikan kajian ekstensif beberapa orang kanak-kanak. Penyelidikan kajian ekstensif ini ialah merupakan suatu faktor bakar. Faktor bakar adalah faktor yang penting yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Jadi ia contohnya adalah contoh ibu bapa yang bijak ataupun bijak pandai akan melahirkan anak-anak yang bijak pandai juga. Bahkan emosi ataupun cara perwatakan personaliti ibu bapa akan diwarisi oleh anak-anak. Itulah yang membawa maksud bakar tersendiri daripada ibu bapa mereka. Jadi kesimpulannya, penyelidikan kajian ekstensif ini bagi kanak-kanak merupakan satu perkara yang penting bagi menentukan masa hadapan mereka bila mereka meningkat remaja, dewasa begitu. Okay? Seterusnya kita pergi kepada tahap yang ketiga, iaitu kematangan fizikal. Kematangan fizikal juga akan dipengaruhi secara berterusan melalui kelancaran kanak-kanak terhadap pembiasaan mereka. Jadi, hal ini dia memberikan kelancaran proses perkembangan individu merupakan perkara yang penting bagi kelancaran kanak-kanak di usia yang masih muda. Sebagai contoh, mengikut kepada teori Geisel, ia lebih menekankan kepada peluang berkembang pada kadar yang tersendiri dan tidak boleh dipaksalah. Jadi ibu bapa dia tidak boleh memaksa kanak-kanak untuk melakukan perkara yang belum mencapai tahap kanak-kanak tu, yang boleh tahap kanak-kanak tu boleh hadap. Contoh.
Jadi 5 tahun merupakan tapak perkembangan. Iaitu 5 tahun merupakan tapak perkembangan tingkah laku kepada perkembangan yang seterusnya mengikut kepada peringkat perkembangan kanak-kanak itu tersendiri. Jadi 5 tahun. Iaitu peringkat pertama iaitu daripada 0 hingga 1 tahun. Yang merupakan ciri-ciri 0 hingga 1 tahun ni adalah yang pertama adalah kematangan emosi berlaku 1 bulan. Contohnya isyarat tangisan, senyuman dia. Jadi yang kedua adalah kematangan fizikal dia. Kita tengok dia berlaku pada 4 bulan. Contohnya pergerakan mata dia. Mata dia berkedip ke, kedipan mata dia tu macam mana. Cara dia buka mata kita dapat tengok dah. Okey, seterusnya adalah yang kedua adalah 1 tahun hingga 2 tahun. Okey, ciri-ciri dia adalah dia menggunakan kemahiran bahasa yang mudah. Contohnya dia nak capai satu benda tu, dia memberitahu dengan kemahiran bahasa yang mudah bagi dia nak bercakap. Okey, seterusnya dia mulakan dengan berjalan kaki, lalu barulah berlari. Kalau kanak-kanak mula-mula merangkak, bila merangkak dia akan cuba mula-mula dia mengesok, lepas tu merangkak, seterusnya dia berjalan dan barulah dia berlari. Itu merupakan urutan ataupun masa daripada 1 ke 1. Lepas tu yang ketiga adalah 2 tahun hingga 3 tahun. Ciri-ciri dia adalah mula bersikap berdikari semasa makan dan minum. Contohnya makan dan minum tu sendiri tanpa disuap ataupun disuruh oleh ibu bapa mereka. Contohnya mereka makan, contohnya mereka ambil sendiri makanan atas meja, mereka makan sendiri. Itu merupakan mereka mula bersikap berdikari dalam diri mereka sendiri. Itulah merupakan perbezaan individu. Ada kanak-kanak yang belum lagi boleh mengawal ataupun mengurus diri mereka sendiri dengan makan dan minum. Seterusnya adalah yang keempat, 3 hingga 4 tahun. Ciri-ciri dia adalah mula melakukan aktiviti permainan yang ringan. Contohnya main bola, main badminton, yang benda ringan-ringan tapi tidak lasak. Seterusnya yang kelima adalah 4 tahun hingga 5 tahun, iaitu melalui kematangan emosi dan sosial yang ditunjukkan dalam interaksi dia dengan rakan sebaya dia lah. Yang ni bila dia dah besar, so kita nampaklah rakan interaksi dia bersama dengan rakan. Okey, melalui soalan-soalan yang dikemukakan, anak-anak ni dia banyak idea. So bila banyak idea, dia selalu ajukan soalan kepada kita. So bila dia ajukan soalan kepada kita, ada soalan yang di luar kotak, ada yang sangat-sangat di luar kotak. Jadi bila dia bagi soalan, kita kena jawab mengikut kepada soalan yang dinyatakan. Macam tu. Saya akan membentangkan topik yang seterusnya, iaitu proses perkembangan. Proses perkembangan ini ada 5 peringkat. Peringkat pertama iaitu peringkat kanak-kanak, peringkat kedua awal remaja, peringkat ketiga itu remaja, peringkat keempat dewasa awal dan peringkat kelima itu dewasa lanjut. Bagi proses pertama iaitu peringkat bayi dan awal kanak-kanak iaitu berumur 0 hingga 6 tahun. Ketika peringkat ini, kanak-kanak memasuki peringkat perkembangan yang penting dengan memulakan langkah-langkah mereka dalam proses berjalan. Sistem penghadaman kanak-kanak pada umur ini mengalami perkembangan yang penting. Mereka telah bersedia untuk menghadam dan menyerap pelbagai jenis makanan. Pada peringkat ini juga, kanak-kanak juga mula menyedari perbezaan jantina manusia. Kita pergi ke peringkat yang kedua iaitu peringkat pertengahan kanak-kanak. Peringkat ini, kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun. Dalam kehidupan sosial mereka, kanak-kanak mula belajar untuk bertolak ansur dengan rakan sebaya dan membentuk aspek kesejahteraan sosial yang penting. Bagi peringkat ini juga, kita dapat menyaksikan kanak-kanak yang mampu menguasai 3 kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira. Mereka juga berupaya membentuk asas akademik mereka untuk masa depan. Bagi peringkat ketiga iaitu peringkat awal remaja dan remaja berumur 12 hingga 18 tahun. Bagi peringkat ini, individu mengalami perubahan dalam bentuk badan dan suara. Proses ini telah membawa kepada perubahan fizikal yang ketara. Bagi peringkat ini juga, mereka telah mengalami kesedaran tentang perbezaan jantina menjadi lebih ketara dan remaja dikendaki memahami cara bergaul dan bersosial dengan rakan-rakan yang mempunyai jantina yang berbeza.
Bagi peringkat yang keempat iaitu peringkat dewasa awal 19 hingga 30 tahun, individu telah belajar untuk hidup bersama orang lain dalam hubungan berpasangan. Mereka juga mengharungi pelbagai cabaran dan kegembiraan yang datang bersama dengan perkongsian kehidupan. Pada peringkat kelima iaitu peringkat dewasa lanjut yang berusia 30 hingga 60 tahun, pada peringkat ini, individu menunjukkan ciri yang telah mencapai kebahagiaan dan tanggungjawab sebagai warga negara yang aktif dalam masyarakat. Mereka juga mahir dalam pengurusan kewangan. Ini kerana pengurusan kewangan memainkan peranan yang penting dalam memastikan kesejahteraan keluarga dan mencipta persekitaran yang stabil yang akan memberikan peluang kepada generasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafifah Husna binti Hassan. Saya memegang kad metrik AB230015. Akan membentangkan tentang teori psikososial Erikson. Dalam teori ini diperkenalkan oleh Erik Erikson pada tahun 1902 hingga 1994. Teori ini menggabungkan faktor kendiri, emosi dan sosial dalam perkembangan individu. Perkembangan kanak-kanak akan berlaku mengikut satu tahap ke tahap yang berikutnya sebanyak 8 peringkat dan setiap tahap tersebut mempunyai konflik yang tertentu. Pada tahap pertama iaitu kepercayaan lawan ketidakpercayaan, yang ini berlaku pada bayi yang berusia 0 hingga 18 bulan. Pada tahap ini, seseorang bayi akan mula rasa percaya pada orang sekelilingnya, terutamanya kepada mereka yang selalu berada di sekelilinglah. Kepada penjaga, ia perlu memainkan peranan yang penting supaya wujudnya perhatian yang positif dan kasih sayang kepada bayi ataupun kepada kanak-kanak. Bila peranan dimainkan dengan baik, bayi akan mula rasa selamat dan akan rasa percaya kepada orang sekelilingnya. Jika berlaku sebaliknya, itu seperti wujudnya ketidakstabilan atau emosi yang terganggu, ia akan memberi kesan kepada bayi serta bayi akan rasa tidak percaya. Akibat daripada itu, bayi akan mendorong kepada berlakunya tingkah laku yang negatif dan bayi juga akan berasa curiga. Pada tahap yang kedua iaitu autonomi lawan malu atau ragu. Pada tahap ini biasanya berlaku kepada kanak-kanak yang berusia 18 bulan hingga 3 tahun. Ini juga pengasuh ataupun ibu bapa dilarang untuk bertindak keras atau menghadkan keaktifan kanak-kanak dan juga tidaklah memberi kebebasan yang sepenuhnya untuk mereka melakukan apa-apa saja. Pada tahap ini, kanak-kanak akan mula belajar untuk diri sendiri. Bukan sekadar belajar berjalan, bercakap, makan, tetapi mereka juga akan mempelajari latihan halus seperti latihan tandas ataupun toilet training. Dalam tahap perkembangan ini juga, mereka akan tahu untuk mengendalikan bahagian tubuh mereka. Melalui di situ, mereka akan mengetahui salah ataupun betul. Pada peringkat ini juga, kanak-kanak akan memiliki kuasa sangat tinggi. Kanak-kanak amat memerlukan sokongan oleh penjaga ataupun ibu bapa untuk membuat sesuatu dengan daya usaha mereka sendiri. Apabila kebebasan dan ruang yang diberikan, akan terlahirnya rasa percaya dan keupayaan diri dan kanak-kanak akan cuba mengawal penguasaan diri dengan baik. Namun apabila berlaku kegagalan pada tahap ini dalam apa-apa kemahiran yang mereka pelajari, akan wujudnya perasaan malu atau ragu-ragu dalam diri kanak-kanak. Selain itu, penjaga ataupun pengasuh terlalu mengawal kebebasan kanak-kanak dan bersikap keras akan mengganggu perkembangan mereka juga. Tahap yang ketiga iaitu inisiatif lawan rasa bersalah. Yang ini berlaku pada berusia 3 hingga 5 tahun.
Pada tahap ini, kanak-kanak cuba untuk meneroka tentang sesuatu yang baru dan benda yang mencabar. Mereka juga akan bergerak lebih cepat dan peka dengan perkara yang betul ataupun salah. Malah, apabila kanak-kanak tu sering dikawal oleh ibu bapa ataupun pengasuh ataupun penjaga, menyebabkan kanak-kanak tu berasa kurang inisiatif dalam diri mereka. Pada tahap ini, kanak-kanak juga akan mula berinteraksi dengan persekitaran mereka. Banyak inisiatif yang mereka akan laksanakan bagi memenuhi naluri mereka sendiri untuk mengetahui tentang sesuatu perkara. Mereka juga akan cuba melakukan kerja-kerja orang dewasa. Itulah kita katakan pada tahap ini kanak-kanak suka melakukan sesuatu yang mencabar. Pada perkembangan ini juga tidak boleh disalah asuh kerana akan memberi kesan yang negatif kepada kanak-kanak seperti hilangnya inisiatif, suka menyendiri dan akan menimbulkan masalah apabila mereka memasuki alam persekolahan. Keempat, ketekunan lawan rasa rendah diri yang ingin berlaku pada usia 5 hingga 12 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak akan mula rasa untuk membina hubungan persahabatan. Mereka juga akan bergiat aktif dengan aktiviti-aktiviti di sekolah seperti sukan, pertandingan ataupun akademi. Hal ini menyebabkan mereka lebih serius untuk menyelesaikan sesuatu tugasan dengan memberi perhatian, berhati-hati dan tekun. Selain itu, kanak-kanak juga akan mempelajari kemahiran yang baru. Kanak-kanak yang tidak belajar untuk meningkatkan kemahiran baru akan menghadapi risiko iaitu perasaan rendah diri, tidak yakin dan tidak proaktif. Dalam Erik Erikson mengatakan, guru dapat memiliki tanggungjawab yang khusus untuk membentuk ketekunan dalam diri kanak-kanak pada peringkat persekolahan. Pada tahap yang kelima iaitu identiti lawan kekeliruan identiti. Ini berlaku pada berusia 12 hingga 18 tahun. Pada tahap ini identiti ego akan ditemui dan akan diselesaikan. Ia berlaku krisis ataupun masalah pada tahap ini dapat diselesaikan dengan baik, maka diri individu tersebut akan mendapat gambaran yang jelas dan nyata mengenai diri mereka sendiri. Tetapi jika berlaku kegagalan, maka akan berlaku kekeliruan identiti dan akan menjejaskan remaja tersebut. Remaja pada tahap ini akan melalui krisis atau masalah yang akan menimbulkan banyak persoalan di fikiran mereka. Identity achievement merupakan keadaan di mana seseorang itu mencapai identiti mereka sendiri. Individu yang mencapai identiti mereka akan mengambil kira dan bakat mereka dalam membuat sesuatu ataupun dalam membuat keputusan tentang masa depan mereka yang akan datang. Identity diffusion merupakan apabila individu itu tiada kesedaran tentang komitmen dan tidak mengambil berat tentang alternatif dalam kehidupan mereka. Tahap yang keenam, kemesraan lawan keterasingan. Itu berlaku pada usia 20 tahun hingga 40 tahun. Pada tahap ini, yang berjaya melepasi tahap ini mampu membina hubungan yang erat dan akrab dan bermakna dengan orang sekeliling. Pada tahap ini juga, mereka akan mempunyai hasrat ingin mencari pasangan hidup. Mereka akan bergaul dengan berlainan jantina dengan mesra. Sekiranya mereka gagal, mereka akan lebih memilih untuk menyendiri daripada bergaul dengan masyarakat. Bukan itu saja, mereka akan kurang berinteraksi dengan orang sekeliling ataupun masyarakat selain daripada ahli keluarga mereka sendiri. Individu yang gagal pada tahap ini berkemungkinan tidak membentuk apa-apa hubungan. Individu tersebut juga akan mengalami kesunyian apabila ingin cuba untuk membina hubungan persahabatan yang erat dengan individu yang lain. Tahap ketujuh, generativity lawan stagnasis. Ini berlaku pada usia 35 hingga 60 tahun.
Generativity adalah perluasan cinta ke masa depan. Perkara ini tindakan yang peka terhadap generasi yang akan datang. Generativity dapat dikatakan sebagai sikap yang mempedulikan orang lain. Seseorang yang gagal mengalami proses generativity ini akan mengalami stagnasi dan sikap yang tidak pedulikan sesiapa. Apabila seseorang itu berjaya melalui proses ini apabila seseorang itu berjaya melalui proses ini dalam kehidupannya dan mengekalkan identiti positif, maka akan menjalani kehidupan yang bahagia, malah dapat mengembangkan lagi generasi yang seterusnya pada masa akan datang. Erikson, individu yang sampai tahap ini sudah berjaya melalui 7 tahap ringkas ini. Mereka pula perlu integriti dan berupaya menghilangkan rasa putus asa dan kekecewaan dalam diri mereka. Pada tahap ini, individu akan ingat kembali ataupun imbas kembali kehidupan yang lepas. Tahap ini merupakan tahap yang agak sukar kerana sesetengah individu akan rasa terasing dan anggap pada usia senja ini mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Menurut Erikson lagi, individu yang berjaya dengan pencapaian sebelum ini akan merasa tenang dan bahagia, manakala individu yang gagal pada tahap ini akan rasa kecewa. Menurut Erikson, individu yang berjaya dengan pencapaian sebelum ini akan merasa tenang dan bahagia, manakala individu yang gagal pada tahap ini akan rasa kecewa dengan pencapaian sebelumnya dan akan mengalami rasa keputusasaan. Malah di dalam hati mereka merasa tidak senang dan beranggapan mereka belum meraih tujuan utama dalam kehidupannya. Peranan guru menghadapi perbezaan individu. Yang kedua iaitu pemilihan kaedah kumpulan. Guru boleh melakukan kaedah kumpulan. Contohnya, guru membuat pemilihan berdasarkan tahap keupayaan seseorang pelajar mengikut tahap keupayaan mereka dan asingkan mereka supaya untuk memudahkan para guru untuk memulakan sesi pembelajaran dan para pelajar juga akan lebih fokus dan peka dengan apa yang diajar. Kaedah kumpulan ini juga guru dapat mengenal pasti punca kelemahan pelajar dan memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada pelajar yang lemah. Yang ketiga, kaedah penggayaan. Kaedah penggayaan merupakan salah satu kaedah menangani perbezaan individu. Kaedah ini memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan sifat tahu, semangat berdikari dan lain-lain. Penggayaan dibagi kepada dua, iaitu penggayaan menegak dan mendatar. Menegak adalah pengajaran berdasarkan minat dan bakat murid dalam kumpulan, manakala penggayaan mendatar pula merupakan aktiviti pengajaran berdasarkan kebolehan murid dalam sesuatu kumpulan. Iaitu yang keempat, pengagihan tugas mengikut minat dan keupayaan pelajar. Pelajar mempunyai minat yang berlainan. Apabila dikumpulkan dalam kumpulan yang sama, sesuatu tugasan yang diberikan oleh guru tu akan lebih berkesan. Dan setiap tugasan yang diberikan oleh para guru haruslah bersesuaian dengan keupayaan pelajar supaya mereka tidak bosan dan akan lebih aktif. Bukan itu saja, ia juga membantu para pelajar untuk lebih cepat memahami dengan apa yang guru ajarkan kepada mereka dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Kesimpulan, kajian mengenai perbezaan individu dalam psikologi pendidikan telah memberikan pemahaman yang mendalam tentang variasi yang wujud di kalangan pelajar. Hasil kajian yang kami dapat, setiap individu membawa keunikan dalam gaya pembelajaran, kebolehan kognitif dan kepribadian. Pengaplikasian penemuan kaji ini dapat membantu pendidik untuk menyusun strategi pengajaran yang lebih berkesan dan menyokong keperluan pelajar secara individu. Kesimpulannya, bagi seorang guru, kita perlulah menjadi guru yang inovatif, kreatif dan prihatin terhadap pelajar yang perbezaan individu ini. Pelajar yang mempunyai perbezaan akan meningkatkan suasana belajar yang harmoni dan ceria di bilik darjah.